Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Noah. Okey, anda berada di channel yang betul. Okey, pada kali ini kita akan sambung topik reka bentuk fashion RBT tingkatan 1 bab 5.2, dan pada kali ini kita akan menggunakan nota daripada modul sequence. Okey, satu modul yang dibangunkan oleh saudari Maswani binti Ismail, pelajar sarjana Sains Pendidikan Teknikal dan Vokasional daripada UPSI. Okey, satu modul yang sangat-sangat bermanfaat lah, khususnya untuk tajuk reka bentuk fashion ini. Link untuk ke akses modul sequence ini saya sertakan di ruangan description. So pelajar-pelajar ataupun guru-guru bolehlah kalau nak melayari website untuk ke modul ini, bolehlah menggunakan link tersebut. Okey, sebelum kita teruskan, bagi anda yang masih belum lagi subscribe channel Cikgu Noah ini, jangan lupa untuk tekan subscribe dan aktifkan loceng notification supaya anda tidak ketinggalan untuk mengikuti perkongsian saya yang seterusnya. Okey, untuk topik kali ini, sebelum kita pergi detail, kita tengok dulu video ini. Okey, apa kaitan video makanan dengan fashion? Kita belajar bab fashion, bukan bab makanan. Okey, perkaitannya, kalau kita tengok video tadi, memaparkan langkah-langkah untuk membuat kek, kek cawan ataupun cupcake yang sedap dan cantik. Apa yang boleh kita rumuskan daripada video ini ialah penghasilan sesuatu produk yang baik dan berkualiti hendaklah mengikut langkah-langkah yang betul. Begitu juga dalam topik reka bentuk fashion ini. Sekiranya murid ingin menghasilkan produk reka bentuk fashion yang menarik, maka dalam subtopik 5.2.7 ini, anda akan mempelajari tentang langkah-langkah menghasilkan produk reka bentuk fashion dengan betul. So jadi dalam subtopik yang sebelum ini, 5.2.1 sehingga 5.2.6, murid sudah mengetahui tentang teknik cantuman, tentang peralatan, lakaran, elemen reka bentuk fashion dan bahan dalam reka bentuk fashion. Kita dah ada semua pengetahuan itu. So, untuk topik kali ini, kita akan mula menghasilkan produk reka bentuk fashion. So kita teruskan. 5.2.7 penghasilan reka bentuk fashion, standard pembelajaran. 5.2.7 menghasilkan reka bentuk fashion berdasarkan kepada lakaran yang dipilih. Sebelum ini saya dah minta murid untuk menghasilkan lakaran masing-masing, lakaran produk reka bentuk fashion. So dalam topik ini kita akan murid akan dapat menghasilkan satu mock-up reka bentuk fashion berdasarkan lakaran yang dipilih. Pelaksanaan sesuatu projek reka bentuk akan berjalan dengan mudah sekiranya dilakukan dengan sistematik dan mengikut langkah ataupun fasa yang betul.
Jadi, dalam penghasilan reka bentuk fashion ini terbahagi kepada 5 fasa. Okey, fasa yang pertama adalah pemilihan tema. Okey, kita kena tetapkan tema apa yang kita nak buat. Okey, tema itu mengikut cita rasa masing-masing lah. Contohnya berdasarkan alam semula jadi, muzik, budaya, teknologi dan juga trend terkini. Okay, contohnya tema teknologi seperti membuat sarung telefon bimbit. Ataupun sekarang yang famousnya face mask. Okay, face mask pun boleh juga salah satu. Seterusnya kita pergi kepada fasa yang kedua, iaitu melakukan tinjauan dan penyelidikan. Okay, tinjauan dan penyelidikan iaitu proses kita mencari maklumat tentang reka bentuk produk yang ingin dibangunkan, sama ada produk itu sudah tersedia di pasaran ataupun produk terdahulu. Sebagai contoh, sarung telefon bimbit yang terdapat di pasaran, anda boleh menganalisis dan membuat perbandingan produk tersebut dari segi elemen reka bentuk, fungsi dan tema. Berdasarkan analisis dan perbandingan ini, anda boleh membuat inovasi daripada produk sedia ada. Maknanya, daripada produk yang dah ada tu kita buat penambahbaikan. Untuk upgrade produk yang dah sedia ada tu jadi lebih menarik. Okay. Fasa yang seterusnya, fasa yang ketiga adalah penjanaan idea, iaitu fasa untuk kita membuat lakaran produk reka bentuk fashion, iaitu di mana kita kenal pasti apa elemen reka bentuk fashion, peralatan dan bahan yang akan digunakan. Okey, contohnya lakaran sarung telefon bimbit yang terperinci dengan ukuran yang betul dan bahan yang digunakan. Okey, ini dalam fasa yang ketiga. Seterusnya fasa keempat, pembinaan mock-up. Di sini baru kita nak mula bina mock-up. Okey. Mock-up reka bentuk fashion akan dibuat bagi melihat bentuk sebenar rekaan yang telah dibuat. Okey, contoh membina mock-up sarung telefon dengan menggunakan kain fat. Ini kita dah bincang dalam topik yang lepas. Okey, jenis bahan dan alatan. Kain fat, gam, tali dan bahan hiasan tambahan. Okey, apa itu mock-up? Kita dah belajar dalam topik yang sebelum ini. Okey, mock-up adalah model olokkan yang dibina sebelum proses penghasilan produk yang sebenar. Maknanya sebelum kita buat produk yang sebenar, kita buat mock-up dulu. Kita buat model dulu. Mock-up ini memberi gambaran sama ada sesuatu produk menepati kriteria dari segi keseimbangan rupa bentuk, warna dan ergonomik. Okey, mock-up ini boleh dibina mengikut saiz sebenar ataupun lebih kecil daripada saiz ataupun ukuran sebenar. Dan biasanya untuk menghasilkan mock-up ini, kita menggunakan bahan-bahan seperti inilah. Boleh guna mounting board, papan, polistirin, plastisin, foam ataupun span, dawai, boleh guna cardboard. Okay. Ataupun untuk produk reka bentuk fashion ini, kita boleh terus menggunakan fabric yang sesuai. Okey, jom kita tengok langkah pembangunan produk reka bentuk fashion. Di sini ada beberapa langkah. Okey, ada 7 langkah. Okey, yang pertama kita perlu sediakan bahan dan alatan, memilih dan menyediakan bahan yang sesuai. Yang kedua, kita laksanakan kerja-kerja mengukur, iaitu menentukan saiz dan ukuran reka bentuk. Yang ketiga, mendraft, iaitu melakar pola reka bentuk dengan tepat. Kemudian kita masukkan ukuran pada pola, labelkan pola dengan lengkap.
Okey, langkah yang keempat, kita menanda, iaitu daripada pola tadi, kita pindahkan pola dan ukuran ke atas bahan sebenar. Okey, pola tadi kita buat menggunakan kertas. Okey, so kita pindahkan kepada bahan sebenar, kita gunakan fabrik apa. Yang kelima, kerja-kerja memotong. Memotong mengikut ukuran yang telah ditentukan. Yang keenam, mencantum, iaitu memulakan kerja mencantum bahan menggunakan teknik yang sesuai. Kita nak jahit ke, kita nak apa ke, okey, kaedah-kaedah mencantum lah. Seterusnya, melakukan kemasan. Melakukan kerja kemasan pada produk supaya lebih cantik dan menarik. Contohnya, menambah bahan hiasan pada produk. Letaklah manik ke, labuci ke. Okey, so produk kita telah siap. Okey, untuk video penghasilan reka bentuk fashion aksesori bagi beg telefon bimbit ini, okey, murid ataupun guru boleh rujuk kepada link YouTube yang saya sertakan juga di ruangan description. Anda boleh melihat dengan lebih jelaslah bagaimana teknik-teknik ataupun langkah-langkah untuk menghasilkan reka bentuk fashion ini dengan lebih jelas. Okey, seterusnya kita pergi kepada fasa yang kelima. Setelah kita bina mockup ataupun model, fasa kelima ini pengujian dan penambahbaikan. Okey, fasa terakhir untuk melihat sejauh mana produk yang kita bangunkan berfungsi dengan baik dan selamat. Dan dalam fasa ini, sebarang kelemahan dan kekurangan yang terdapat pada produk boleh ditambah baik. Okey, contohnya, sarung telefon bimbit tersebut mempunyai tali yang tidak kukuh. Apabila telefon bimbit dimasukkan dalam sarung tersebut, masuk telefon, tiba-tiba tali dia tu tercabut ataupun terputus. Itu contoh. Maka, penambahbaikannya adalah proses mencantum tali dengan kain felt menggunakan kaedah yang lagi kukuh seperti jahitan. Okay, kita jahit terus. Ini contoh bagaimana untuk membuat penilaian mockup. Okay, contoh senarai semak penilaian beg telefon bimbit. Apa elemen? Elemen reka bentuk ada tak ada? Garisan ada, bentuk ada, warna ada, tekstur ada. Okay, contoh borang ujian cantuman bagi mockup reka bentuk telefon bimbit. Okay, jenis ujian di sini ada dua, iaitu ujian jenis ujian di sini adalah ujian cantuman. Okay, parameter saiz beg telefon bimbit. Yang kedua, menggantung telefon bimbit. Okay, keputusannya contoh mockup beg telefon bimbit dapat diguna dan mengikut saiz telefon bimbit pelanggan. Maknanya bersesuaian dengan saiz lah. Yang kedua, apabila menggantung beg telefon bimbit, tali yang digunakan tercabut. Ini dia punya kelemahan. Okey, so keputusan penambahbaikan, keputusan ujian yang menunjukkan cantuman tali tadi yang tidak kukuh tadi. Okey, so apa yang kita tambah baik? Kaedah mencantum tali pada beg menggunakan perekat gam panas supaya cantuman lebih kuat dan kukuh. Yang asal tadi menggunakan stapler. Okey, so mungkin kita boleh jahit jugalah untuk penambahbaikan dia.